إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pertama-tama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan perkara yang perlu kita lakukan kerana kita akan masuk dalam 10 akhir Ramadan yang merupakan kemuncak kepada bulan Ramadan dan kemuncak kepada malam-malam yang terbaik sepanjang tahun. Kalau kita melihat kepada amalan baginda Nabi SAW, apakah yang dilakukan oleh baginda setelah masuk 10 akhir? Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila masuk saja 10 akhir, maka baginda menggandakan amal ibadat. Idza dakhala ashrul awakhir ahya al-laila kullahu shadda mi'zarahu wa ahya al-laila kullahu wa ayqadha ahlahu. Maksudnya baginda Nabi SAW bila masuk dari 10 akhir, maka Nabi menggandakan kesungguhan untuk melakukan ibadat dan Nabi menghidupkan sepanjang malam. Dan yang ketiganya adalah Rasulullah turut mengejutkan dan mengajak kaum keluarganya untuk sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok amalan khusus yang disebut oleh Nabi 10 akhir ni ataupun yang dilakukan oleh baginda, ada dua perkara. Satunya hadis Nabi sebut man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis ni hadis yang sahih. Barang siapa yang solat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan keampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah berlalu. Ini yang pertama sekalinya ialah Rasulullah qiyam dia. Qiyam Nabi ni lebih daripada malam biasa dia. Sehingga disebut oleh Aisyah tadi, iaitu ahyal laila kullahu, Nabi menghidupkan kebanyakan malam dah. Maksudnya ibadah Nabi digandakan dah, dilebihkan pada malam-malam yang 10 dah. Baru ni kita lalu malam nisfu Syaban kan. Nisfu Syaban kebanyakan orang kita ni dia buat sambutan, sama ada dia baca Yasin 3 kali ataupun setengah-setengah tempat tu dia sembahyang lah. Ada sembahyang khusus malam nisfu Syaban dah. Jadi dalam perbahasan ulamanya, sebenarnya tak boleh kita mengkhususkan malam-malam untuk ibadah tertentu dah, kecuali ada dalil dah. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menyebut tentang mengkhususkan malam nisfu Syaban untuk melakukan ibadat ataupun dengan apa-apa bacaan dah. Sebab itulah malam yang disebut oleh Nabi tak apa dah. Contohnya malam ni lah 10 akhir. 10 akhir ni memang Nabi sendiri pun suruh sahabat-sahabat cari Lailatul Qadar pada 10 akhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Jadi amalan utama yang dilakukan oleh Nabi ialah qiyam, qiyamul lail pada 10 akhir Ramadan. Ni amalan yang utamalah. Sebab tu Nabi sebut man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia ada man qama Ramadana dah, man qama Lailatul Qadri dah. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dah. Dan selaginya siapa yang menghidupkan 10 akhir Ramadan dah. Okey, kalau kita tengok dalam hadis berkenaan dengan sembahyang tarawih atau sembahyang qiyam Ramadan ni, hadis yang menceritakan macam mana sahabat-sahabat mengikut dan sembahyang berjemaah bersama-sama Nabi ni ialah
3 malam Nabi buat ni, ketiga-tiga malam ni dilakukan pada 10 akhir. 10 akhir. Jadi menunjukkan bahawasanya besarnya ataupun lebihnya fadilat orang yang menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan tu. Itu yang paling utama sekali lah. Kemudian amalan lain, tadarus Al-Quran tu berlaku sepanjang Ramadan. Wa zalika fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril turun tiap-tiap malam untuk bertadarus Quran dengan Nabi tu tiap-tiap malam. Jadi amalan tadarus bermula 1 Ramadan sehinggalah akhir habis Ramadan. Tapi qiyam ni walaupun pada awal Ramadan dilakukan, tapi digandakan pada 10 akhir. 10 akhir digandakanlah. Jadi kita ambillah peluang pada 10 akhir ni untuk kita tambahkan lagi bilangan ataupun sembahyang kita perbanyak ke sembahyang sunat pada malam pada 10 yang akhir. Itu yang pertama yang jelas yang disebut oleh baginda Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan qiyam. Sebab tu dalam hadis-hadis ni kalau disebut, tengok pernah Nabi qiyam dengan sahabat sehingga 1/3 malam. Pernah juga Nabi qiyam dengan sahabat-sahabat sehingga 1/2 malam. Bahkan hadis yang ketiganya sehingga rapat-rapat waktu sahur. Dekat-dekat waktu sahur barulah Rasulullah ni selesai qiyam Ramadan, barulah dia sahabat-sahabat ni berebut-rebut dan berkejar-kejaran untuk untuk makan sahur. Jadi ini menunjukkan bahawasanya panjangnya sembahyang baginda sallallahu alaihi wasallam pada 10 yang akhir. Itu yang kedua iaitu qiyam Lailatul Qadar. Satu lagi amalan yang juga khusus dilakukan oleh baginda pada 10 akhir ni ialah amalan iktikaf. Amalan iktikaf. Sebab itulah kalau kita tengok hadis-hadis iktikaf ni, Nabi pernah iktikaf pada 10 awal Ramadan. Dan Nabi juga pernah beriktikaf pada 10 pertengahan Ramadan. Dan yang akhir sekali Nabi mengekali iktikaf pada 10 akhir, hatta tawaffahullah, sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa'takafat ba'dahu azwajuhu, beriktikaf selepas kematian Nabi, kewafatan Nabi oleh isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktikaf juga antara amalan yang khusus yang selalu dilakukan oleh baginda untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau kita tengok sini Rasulullah menghabiskan masa 10 akhir Ramadan di masjid. Rasulullah mengurung diri dia beriktikaf dalam masjid. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebut dia punya hikmah daripada iktikaf. Tengok hati kita ni banyak gangguan untuk menghadap, untuk memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat gangguan lah. Gangguan dunia ni banyak sangat sebab itulah antara gangguannya ialah kerana makan minum. Bila bulan bukan tidak puasa ni kita makan makan bukan 3 kali sehari 5 kali, 7 kali sehari makan. Makan. Jadi kita sibukkan diri kita dengan makan. Itu yang pertama. Makan minum. Yang kedua yang keduanya, ada orang tu disibukkan oleh dia bergaul dengan orang, bercakap, bergaul, berinteraksi, tak berhenti-berhenti. Telefon dua kali ada telefon. Jawab ni lagi dua jawab dah telefon. Tak ada nak jawab. Telefon rumah lagi. Itu yang kedua Yang ketiganya ialah kerana banyak tidur banyak tidur juga antara perkara yang mengganggulah hati kita untuk iqbal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim sebut yang pertama sekali ibadah puasa ni kita stop makan minum. Bila kita stop makan minum, kita boleh beri lebih tumpuan kita kepada ibadat. Sebab itulah kita tengok bulan puasa ni orang ibadat tu lebih. Orang mari masjid ramai kemudian orang pun lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Sebab apa? Sebab mereka tak makan, tak minum Itu yang pertama lah. Yang kedua,
untuk mengurangkan tidur ni, maka kita mengerjakan qiyamul lail lah. Kita bangun sembahyang malam, kita baca Al-Quran dah. Jadi dengan sendirinya kita kurangkan tidur dah. Tapi yang berlakunya, kita kurang tidur malam, kita banyak tidur siang hari. Itu masalah juga. Masalah sebenarnya dah. Tidur siang hari ni sebenarnya tidak menyihatkan tubuh kita. Kalau kita tidur lepas subuh, kita bangun zuhur, kita berasa jantung kita lemah. Dah, berasa dah. Berasa jatuh lemah. Tidur pagi lepas subuh ni, tidur pagi kat zuhur lah, rapat-rapat ni, ataupun lepas zuhur bangun. Jadi sebenarnya tidur siang hari ni berbeza dengan tidur malam kan. Tidur malam, waja'alna nauma subata, kami jadikan tidur malam ni untuk berehat. Tidur siang hari bukan untuk berehat. Kalau ada berehat tu qailah sekejap saja, dah waktu tengah hari dah, sebelum zuhur atau selepas zuhur. Tapi bukan siang hari ni untuk kita tidur sepanjang siang hari, masa yang lama tidak dah. Sebab tidur siang hari ni tidak menyihatkan tubuh kita. Tidur malam tu boleh membekalkan tenaga dan memulihkan tenaga kita dah. Jadi membaca Al-Quran dan qiyam Ramadan ni sebenarnya untuk mengurangkan tidur kita. Sebab dalam hadis lain disebut oleh Nabi SAW, bila pada hari kiamat puasa dah, puasa dengan Al-Quran yang akan datang untuk memberi syafaat kepada pelakunya dah. Puasa kata, wahai Allah, berilah syafaat kepada tuanku ni kerana dia aku menegah daripada makan, minum dan syahwat. Kemudian Al-Quran juga bagi syafaat, wahai Allah, bagilah syafaat kepadanya kerana aku telah menegahnya daripada tidur dah. Daripada tidur, daripada sehingga dia berjaga waktu malam. Jadi Al-Quran dan puasa akan datang memberi syafaat kepada pelakunya, pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi amalan kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ialah iktikaf dah. Cuma iktikaf Nabi ni, saya pun insya-Allah niat nak iktikaf ni. Ustaz je tanyalah, nak iktikaf Pakistan ke iktikaf Melayu? Dia beza tu. Iktikaf Melayu ni malam, dok pergi malam masjid, tidur-tidur, lepas tu kat subuh balik. Pakistan dia iktikaf, dia penuhlah 10 hari tu. Macam Nabi lah. Nabi dia iktikaf, dia masuk malam 21, dia keluar malam raya, malam hari raya. Di siang hari pun Nabi iktikaf, malam pun Nabi iktikaf dah. Jadi iktikaf ni disebut oleh Ibn Qayyim, sebenarnya iktikaf ni untuk memutuskan hubungan kita sekejap dengan makhluk, untuk kita berhubung sepenuhnya dengan Al-Khaliq, pencipta dah. Disebut oleh Ibn Rajab, dia ta'rif iktikaf, qat'ul alaik anil khalaik wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Kita memutuskan hubungan, semua hubungan dengan manusia, kemudian kita hanya berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi beriktikaf sebenarnya tujuannya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni hanya diperolehi bila kita cari. Sebab itulah sahabat-sahabat bila Nabi iktikaf 10 pertengahan tu, sahabat iktikaf sama-sama Nabi. Bila Nabi turun wahyu yang bagi tahu bahawasanya Lailatul Qadar pada 10 akhir, maka Nabi kata, man, sesiapa yang nak cari di kalangan kamu Lailatul Qadar, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 yang akhir. Sebab itulah bila Nabi beriktikaf, maka sahabat-sahabat juga turut sama beriktikaf bersama Nabi SAW. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya sahabat-sahabat ni bersungguh-sungguh untuk mencari mendapatkan malam Lailatul Qadar. Okey, tu ibadat iktikaf, ibadat yang khusus yang dilakukan oleh baginda pada 10 akhir. Di sana banyak dah hukum hakam yang melibatkan iktikaf dah. Iktikaf ni, yang pertama sekali, iktikaf ni ibadah yang qadimah dipanggil. Ibadah qadimah ni maksudnya ibadah yang bukan baru lah. Bukan syariat Nabi Muhammad sahaja ada iktikaf. Bahkan syariat Nabi Ibrahim tu sudah ada ibadah iktikaf. Bahkan iktikaf ni lebih khusus daripada ibadah sembahyang. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Ini Allah sebut kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi
Ismail alaihissalam dah. Bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina Kaabah, Masjidil Haram tu, maka banyak-banyak perintah Allah ialah wa ahidna ila Ibrahim. Dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, hendaklah kamu bersihkan rumahku lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, untuk orang yang beriktikaf, war ruka'is sujud, untuk orang yang sembahyang. Tengok ibadah tawaf ataupun ibadah haji umrah ni lebih khusus berbanding dengan ibadah sembahyang. Khususnya dari segi tempat lah. Tempatnya apa dia, haji ataupun tawaf ni, tawaf sa'i ni hanya di Mekah sahaja dah. Tak boleh kita tawaf di tempat-tempat lain dah. Tapi apa dia, iktikaf dengan sembahyang ni boleh kita lakukan di Masjidil Haram, dan boleh juga kita buat di masjid-masjid lain dah. Walaupun di sana ada perbezaan pendapat ulama dah. Ada ulama yang mengatakan hanya 3 buah masjid ni sahaja boleh iktikaf dah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dah. Tapi pendapat jumhurnya mengatakan bahawasanya iktikaf ni boleh iktikaf mana-mana masjid dah. Sebab Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli mereka, iaitu isteri-isteri kamu, waktu kamu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Jadi lafaz al-masajid, kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, al-masajid lafaz jamak dia, plural dah. Plural, kemudian ada alif lam pula dah, menunjukkan mana-mana masjid lah. Sebab itulah kita boleh beriktikaf mana-mana masjid yang mana dilaungkan azan, didirikan sembahyang berjemaah, boleh kita beriktikaf dah. Sama ada masjid jamek ataupun masjid yang tidak jamek pun boleh lah. Masjid jamek ni maksudnya masjid yang didirikan sembahyang jemaah. Masjid surau pun boleh kita beriktikaf dah. Jadi tu antara hukum beriktikaf dah. Iktikaf hanya di masjid saja dah. Iktikaf hanya di masjid saja dah. Yang kedua, iktikaf ni hukumnya sunat. Dan sunat iktikaf, sunat dilakukan bila-bila masa sahaja dah. Sama ada bulan Ramadan ataupun luar daripada bulan Ramadan. Sama ada waktu siang hari ataupun waktu malam dah. Pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, aku bernazar di zaman jahiliah dulu untuk beriktikaf di Masjidil Haram waktu malam dah. Nabi kata, aufi binazarika, hendaklah kamu penuhi, kamu tunaikan nazar kamu dah. Jadi Umar Al-Khattab bernazar untuk beriktikaf waktu malam sahaja dah. Menunjukkan waktu iktikaf malam sahaja pun sudah dikira melaksanakan ibadah iktikaf dah. Jadi kalau tak boleh iktikaf waktu siang hari, paling-paling kurang kita beriktikaf waktu malam dah. Tu antara hukum iktikaf, boleh dilakukan bila-bila masa dah. Dan hukumnya sunat kecuali seseorang tu bernazar. Orang yang bernazar maka wajib dia tunaikan. Mazhab Imam Abu Hanifah sahaja yang mengatakan tidak wajib menunaikan, sebab iktikaf ni memang asalnya sunat. Bila sunat tak akan jadi wajib. Tapi jumhurnya kata bila orang itu bernazar, amalan sunat bertukar menjadi wajib. Okey, itu antara hukum iktikaf lah. Kemudian iktikaf ni boleh dilakukan oleh orang lelaki juga orang perempuan. Tak ada ke hadis kan? Tak ada hadis tersebut Nabi beriktikaf, kemudian lepas Nabi wafat, isteri-isteri baginda juga beriktikaf, terus sama beriktikaf lah. Cumanya ada syarat-syarat lah. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh orang wanita yang nak beriktikaf. Pastikan mereka ni selamat dan aman daripada fitnah lah. Jadi mereka juga boleh beriktikaf lah. Mudah tu tengoknya di ni lah, kita pergi Mekah lah, umrah haji kat, mudah lah. Dia orang iktikaf tidur di masjid dah, tak balik ke hotel, iktikaf di masjid. Tu mudah lah, Mekah, Madinah dah. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan pahala duduk dalam masjid. Iktikaf ni kita buat ibadat pun boleh pahala, duduk saja pun boleh pahala. Sebab iktikaf ni macam mana dalam cerita berkenaan dengan waktu Nabi Musa alaihissalam dah.
waktu Nabi Musa AS bawa Bani Israel merentasi Laut Merah. Dah, lari daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Waktu Nabi Musa litah, Nabi Musa nak masuk kapung ni, tiba-tiba Nabi Musa singgah dan nampak satu kumpulan manusia yang mana mereka ni akifina ala asnamihim, dan mereka sedang beriktikaf di depan berhala mereka. Tengok orang kafir musyrik, mereka iktikaf juga. Dia cokoh dah, dia tapa depan berhala tak kong. Duduk depan dia tu ibadat dah. Duduk depan dia tu, duduk tafakur senyap saja tu pun dikira ibadat. Maksudnya kita duduk masjid kita tak kena baca Quran semua, kita letih juga kan. Baca, pas semaya, letih juga. Dak orang iktikaf pun nak tidur, nak rehat dah. Jadi rehat sahaja, tidur pun boleh pahala ketika iktikaf. Sebab tu Nabi buat bilik di masjid tu. Nabi buat bilik, Nabi buat tirai dah. Jadi Nabi buat tirai tu di samping Nabi buat ibadat, Nabi sembahyang, Nabi baca Quran, Nabi berdoa, Nabi juga berehat dah. Ada hadis bila Nabi masuk masjid baginda sendiri, Masjid Nabawi, Nabi tengok satu tali ada tali. Bila Nabi tanya siapa dia yang ikat tali ni, maka dijawab bahawa ada seorang perempuan yang ikat tali ni. Bila dia letih, dia pun bergantung tali ni untuk meneruskan ibadat. Nabi suruh buka tali tu. Nabi kata, hendaklah kamu melakukan ibadah bila kamu cergas, bila kamu kuat, bila kamu ni sihat, bila kamu ni bersemangat. Jadi bila letih tak berehatlah, jangan paksa lah. Sebab itulah jangan kita paksa diri dah. Kalau mengantuk, tidur dulu dah, rehat dulu dah. Baca Quran, menguap, mengantuk, tutup dulu dah, tidur dulu sekejap. Lepas tu bangun wuduk, baca balik dah. Jadi iktikaf ni duduk masjid pun boleh pahala dah. Tapi jangan pula duduk masjid tidur saja, tak jadi. Betul so iktikaf rumah dah. Wak mari tilam, wak mari selimut, mari tidur kurang-kurang. Lepas tu kat main mesej, duduk tengok YouTube semua sekali. Kalau tak baca, semaya tak. Tak kena lah. Jadi kita kena utamakan ibadah dan waktu kita beriktikaf. Jadi kalau kita buat nombor-nombor lah, apakah ibadah yang perlu kita isi 10 akhir Ramadan lah. Jadi kita sebut tadi, yang pertama sekali kita gandakan qiyamul lail lah. Kalau biasa kita buat waktu awal malam sahaja, ni kita buat pula tengah malam, kita bangun sekali lagi dah. Bangun sekali lagi, kita tambah lagi ibadah dah. Pada 10 akhir ni kita bangun qiyam Ramadan sekali lagi, qiyamul lail sekali lagi dah. Cuma je pengisian qiyamul lail ni orang dah tanya semua lah. Orang tanya pasal sembahyang tasbih dah, sembahyang taubat dah. Kalau ikut sunnah Nabi dah, sembahyang malam ni Nabi sembahyang tahajud dengan witir tu ya, tak ada dah sembahyang lain. Tak ada dah. Sembahyang tahajud, sembahyang witir, tu sahaja Nabi sembahyang, Nabi isikan waktu malam dah. Jadi orang kita ni gaduh nak sembahyang tasbih lah, sembahyang taubat lah. Taubat ni kita nak taubat ke sembahyang lah dah. Tak kena taubat belaka dah, kita yang buat salah, kita yang taubat jadi kita nak taubat, kita sembahyang siang hari ke malam, sembahyang lah. Jadi malam ni, waktu malam ni sebenarnya sembahyang yang sunnahnya dilakukan Nabi adalah sembahyang tahajud dengan sembahyang witir sahaja dah. Jadi kalau kita bertekad, berazam untuk bangun akhir malam dah untuk qiyamul lail, maka lebih aula kita mentakhirkan sembahyang witir, kita tutup sembahyang kita dengan sembahyang witir dah. Itu yang pertama dah. Yang keduanya ialah kita juga boleh mengisi 10 akhir Ramadan ni dengan ibadah iktikaf dah. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita habiskan banyak masa kita beriktikaf di masjid dah. Jangan beriktikaf di pasar raya. Ramai orang iktikaf pasar raya, bazar Ramadan dah 2 jam 3 jam tak apa lagi dah. Jadi habiskan masa kita beriktikaf di masjid dah. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir, kita boleh berdoa, macam-macam kita boleh buat lah dah. Itu yang kedua dah. Yang ketiga, kita juga boleh meneruskan ibadah tadarus dah. Tadarus Al-Quran ataupun baca Quran perseorangan ataupun kita berjamaah dah. Jadi
bulan Ramadan ni memang khusus Nabi SAW dengan Jibril. Nabi tadarus Al-Quran. Saya bertanya juga, tanya sayang-sayang kawan-kawan lah. Nabi tadarus Al-Quran ni macam mana Nabi tadarus Al-Quran? Dah. Nabi baca sorak ke? Kau Nabi hafal ke macam mana? Dah. Tadarus Al-Quran dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi yang pertama kali Nabi tak pernah baca kan? Nabi baca dengan hafalan dia lah. Nabi baca oleh Jibril AS, Jibril dengar, kemudian Jibril baca Nabi dengar. Jadi untuk orang yang hafal Al-Quran lah khususnya, inilah peluang 10 akhir ni. Kalau nak mula Quran pun 2 juzuk sehari pun boleh lah. Duduk di masjid sebelum masa lah. Dah. Ni masalah Tok Imam kita ni, Tok Imam Terawih ni. Dah. Orang import mari jauh lah. Mari Thailand pun ada, mari daripada Kelantan pun ada, Terengganu pun ada mari. Tapi siang hari duduk tidur ya, bukan mula Quran tak. Malam-malam buka Quran juga. Jadi hafiz juga kepada dia. Dah. Sepatutnya dah kita hafiz Quran, kita mulalah Quran. Ni peluang bulan Ramadan ni, peluang untuk kita kemah. Kita ingat balik hafalan kita dah. Ni sahajalah. Nak harap boleh lain payah dah. Payah. Jadi kalau orang latih kita jadi imam terawih, kita hafal lah. Jangan kita tengok buku surat pun tak. Kalau kita tengok surat juga, tak ada guna kita hafal Quran. Dah. Tu yang lebih afdalnya dah. Jadi untuk orang tak hafal Quran tu tak apa. Dah tengok surat. Ni hafal Quran pun tengok surat, tak hafal Quran pun tengok surat. Tak ada beza. Okey, kalau tengok pula tadarus Nabi bertadarus dengan Jibril waktu malam. Tiap-tiap malam Jibril turun. Tengok hadis ni menunjukkan tadarus ni afdal waktu malam. Dah. Afdal tadarus ni waktu malam. Bukan tak boleh waktu siang, boleh. Tak ada masalah, boleh juga. Dah. Siang, pagi ke petang ke boleh. Tapi afdalnya ialah Nabi buat waktu malam dah. Sebab waktu malam ni waktu yang sunyi, waktu yang tenang dah. Jadi Jibril turun, Jibril baca Quran kepada Nabi dan Nabi dengar, dia pun juga Nabi baca kepada Jibril dengar dah. Jadi tadarus Quran ni paling kurang 2 orang lah. Dah. Jibril, Nabi. Tu paling kurang tadarus Quran dah. Tengok dalam tadarus ni sebab apa kita tadarus Quran? Tadarus Quran ni beza dengan baca Quran ni. Baca Quran ni kita baca seorang kita lah. Kita baca, kita dengar. Tadarus ni orang baca, kita dengar. Kalau dia salah, kita tegur lah. Dah. Ataupun kita baca, dia dengar pula lah. Jadi kita dengar baca Al-Quran ni, kita boleh tadabbur makna-makna dia, pengertian dia. Sebab itulah elok jika sekiranya kita tadarus Quran ni berkumpulan dipimpin oleh ustaz ke ustazah ke. Kita baca Quran 2 muka, 3 muka. Kalau bolehlah akhir tadarus tu, kalau boleh ustaz royak sikit, bagi tahu sikit kesimpulan ataupun makna daripada ayat yang kita baca tu. Apakah cerita-cerita yang disebut dalam ayat-ayat kita baca tu. Jadi sebab apa? Sebab Quran ni memang Nabi sebut orang baca Quran ni diberi pahala. Dia diberi pahala setiap huruf yang dia baca dah. Daripada kurangnya 10 kali ganda dah. 10 al-hasan tu bi asyri amsalihah. Sehingga 700 kali ganda. Jadi ulama sebut ganda pahala baca Quran ni macam juga amalan-amalan lain. Dia akan digandakan mengikut mutu bacaan kita tu. Mutu bacaan kita tu, suara kita, apa dia bacaan baik ke tidak baik ke. Yang ketiganya ialah kita tadabbur ke tidak Quran. Sebab tadabbur Quran ni memerhatikan makna Al-Quran juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka bertadabbur, berfikir terhadap makna-makna yang disebut oleh Al-Quranul Karim? Bukan semata-mata nak pahala, semata-mata nak berkat, semata-mata nak penuh program. Tidak dah. Sebenarnya Quran ni untuk petunjuk pada kita dah, hidayah kita. Saya hari biasa saya buat darul tafsir di Kota Baru, Masjid Ikhlas, Masjid Dr. Jahrimak di Pasir. Ni tinggal hari ni. Tak buat daurah hari ni. Biasanya hari Ahad sampai hari Khamis saya buat darul tafsir. 2 jam sehari saya buat. Jadi saya sempat habis dalam masa 3 minggu tu lebih kurang masuk surah apa dia? Surah 4 juzuk lah, 4 juzuk dah. Targetnya 10 juzuk dah. Tak sempat jugalah nak habis Ramadan ni. Jadi kita buat kelas tafsir, kelas darul tafsir 2 jam sehari, 2 jam sehari. Alhamdulillah kita telah habiskan
4 juzuk, masuk juzuk yang kelima lah. Jadi kalau kita tengok di Pakistan pun, bila masuk bulan Syakban, dia orang berhenti belajar kerja biasa lah. Dia orang cuti, kemudian masjid-masjid ni, madrasah-madrasah ni dia buat daurah tafsir wa terjemah lah. Daurah terjemah Quran dan tafsir Quran. Jadi dalam masa 40 hari, bermula 15 Syakban sehinggalah 27 Ramadan atau 25 Ramadan, mereka ni tumpukan sepenuhnya masa untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dalam masa yang singkat. Dia boleh berhabis butir Quran tu 30 juzuk tu dalam tempoh 40 hari. Altih juga tu. Altih, bukan baca, terjemah, tafsir. Dah. Tapi waktu saya mengaji tu lama lah. Saya mengaji dulu dalam sehari-sehari neja sehari 6 jam. Dan lepas pada subuh terus belajar sampai pukul 11. Lepas pada asar belajar sampai maghrib. Neja sehari. Kat 6 jam sehari, 40 hari kali. Macam setahun dah lah belajar ni. Jadi mereka ambil masa tu untuk tumpukan sepenuhnya pada Al-Quran. Sebab itulah kita tengok pada perbuatan salafus salih, ramai di kalangan salafus salih, ulama-ulama mereka meninggalkan kelas-kelas ilmu, kelas fiqh ke, kelas apa dia hadis ke, mereka tumpukan sepenuhnya untuk membaca Al-Quran dan untuk belajar Al-Quranul Karim. Jadi kita tadarus Al-Quran, di samping tu kita cuba memahami, cuba bagi tahu lebih kurang tentang makna ataupun kesimpulan daripada makna Al-Quranul Karim. Tu yang ketiga lah, tadarus Al-Quran lah, antara pengisian yang boleh kita buat lah. Yang keempat, mungkin juga yang boleh kita buat di 10 akhir ni, iaitu kita banyak ke doa lah. Sebagaimana soalan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni antara sahabiyah lah, orang perempuan yang paling pintar, isteri Nabi dan sahabat Nabi yang paling pintar. Aisyah ni, apa sahaja persoalan yang timbul dari kepala dia, kalau dia tak faham, dia ada muskil, dia akan tanya Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Muslim pun, dalam hadis Muslim, bila sahabat-sahabat sendiri, sahabat besar sendiri, Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, Abu Bakar sendiri, bila mereka ada masalah, memang mereka akan rujuk pada isteri-isteri Nabi, terutamanya Aisyah lah. Terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni bukan cari-cari orang lah. Dia ni antara orang yang menjadi pakar rujuk lah. Pakar rujuk dalam masalah agama. Jadi banyak masalah agama dia rujuk pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah bila dia dengar Nabi sebut tentang malam, kelebihan Lailatul Qadar, dalam Quran pun sebut juga dah. Maka Aisyah tanya, wahai Rasulullah, jika sekiranya aku ni sempat dapat Lailatul Qadar ni, apakah yang perlu aku baca dah? Apakah doa yang perlu aku baca, aku ucapkan dah? Maka Nabi ajar pada Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, wahai Aisyah, sebutlah doa ni, wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, kamu suka memaafkan terhadap hamba-hamba kamu, fa'fu anni, maka maafkanlah kepadaku. Ini kemaafan, keampunan yang dipohon oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah bila kita ni nak mencari malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahawasanya keampunan lah perkara yang paling besar sekali lah. Keampunan lah yang paling kita berhajat. Bila Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita, tak ada lah, tak ada apa lah. Sebab yang menghalang kita dekat dengan Allah, yang menghalang, yang menyekat kita ni hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dosa kita lah. Cuma dosa tu, ada dosa yang kita buat tu kita sedar, ada dosa yang kita buat tak sedar lah. Kita tak sedar, kita dosa tapi tak sedar, kita buat juga dah. Ataupun kita berasa baik, kita buat tu. Ni masalah dah. Sebab itulah dalam akhir surah Al-Kahfi, Allah mengkeji dia orang yang wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka berasa mereka berbuat baik. Banyak dalam agama kita ni benda salah tapi orang rasa benda tu molek. Benda tu molek lah. Jadi benda molek tak molek ni sebenarnya ada ukuran dia. Ada ukuran dia.
Jadi hak baiknya ialah apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu sahaja dah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dr. Mazhar sebut kata ni dah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah benda tu benda baik, nescaya para sahabatlah orang yang terdahulu akan bersungguh-sungguh melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau benda tu baik, benda tu kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahabat-sahabatlah golongan yang pertama sekali yang berlumba-lumba, yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah tersebut. Jadi kita nak tahu benda tu baik atau tidak baik, salah atau tidak salah, kita ukur dengan Quran dan kita ukur dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyakkan doa, khususnya doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat, dan doa tadi yang disebut oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya berdoa ni bebas dah. Doa ni bebas dah. Gaya bebas lah berdoa ni dah. Dalam sembahyang ke, luar sembahyang ke, kita boleh berdoa dah. Bila-bila masa saja. Bahkan dalam sembahyang ni kita dianjurkan berdoa dah ketika sujud dah, ketika tahiyat akhir dah. Tu waktu-waktu yang faqamin ayustajaba lakum dah. Patutlah Allah Taala makbulkan doa kamu. Jadi malam Lailatul Qadar ni Nabi beriktikaf 10 akhir dan Nabi qiyam 10 akhir Lailatul Qadar ni kerana apa? Kerana Allah sengaja menyembunyikan malam mana ke malam Lailatul Qadar. Memanglah kita tengok dalam perbahasan alim ulama, bila waktu Lailatul Qadar ni, maka di sana macam-macam pendapat sehingga disebut oleh setengah ulama ada 40 pendapat. 40 pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat jumhurnya mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar ni malam yang 10 akhir dan malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Itu malam yang paling diharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam yang utamanya malam 21, 23, 27 dah, 25 dah. Itu malam yang diharap-harapkan malam Lailatul Qadar dah. Okey, amalan lagi yang boleh kita penuhkan, yang boleh kita isi untuk 10 akhir Ramadan ni, kita juga boleh memperbanyakkan sedekah ni. Sebab dalam hadisnya disebut Nabi ni kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Nabi manusia yang paling pemurah. Manusia yang paling pemurah, manusia yang paling baik hati dah. Dan paling baik hati Nabinya bila? Apabila masuk saja bulan Ramadan dah. Hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril turun dah. Sebab itulah disebut pada akhir Ramadan yang terakhir Nabi dengan Jibril ni, Nabi khatam Quran 2 kali. 2 kali khatam Quran dah. Hak biasanya sekali-sekali lah. Tapi tahun akhir tu 2 kali Jibril baca Quran Nabi dah. Maksudnya ditingkatkan bacaan bilangan bacaan pada bulan Ramadan yang terakhir dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh banyak ke sedekah lah. Sebab itulah 10 akhir ni orang nak bayar zakat, orang nak bagi derma, orang nak bagi macam-macam lah. Tutup email pun sibuk nak kutip zakat fitrah lagi dah. Nak bagi bantu kepada orang miskin lagi, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab 10 akhir ni merupakan malam yang terbaik yang kita nak isikan dengan ibadah dia. Kemudian kita juga boleh isi 10 akhir Ramadan, waktu kita beriktikaf, waktu kita beribadah ni, kita boleh juga isi dengan zikir-zikir, doa-doa dah, istighfar dan sebagainya lah. Ya, sebenarnya zikir ni tidak boleh Ramadan lah, boleh-boleh lain pun Allah Ta'ala suruh kita berzikir banyak lah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sebutlah nama Allah, tasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi mungkinlah spesifiknya, khususnya zikir ni tak sebut, iaitu zikir selepas subuh. Ni dah. Kan Nabi sebut dalam hadis orang yang sembahyang subuh berjemaah, kemudian duduk tempat dia sembahyang sehingga terbitnya fajar. Bila terbit fajar, terbit matahari dah. Bila terbit matahari, dia sembahyang 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti dia mengerjakan haji dan umrah. Nabi sebut tamatan.
sempurna pahala ibadah haji umrah dia buat dah. Sempurna pahala haji umrah yang dia buat. Sempurna pahala haji umrah dia yang dia buat. Jadi ni besar dah. Kalau kita nak pergi Mekah habis juga ni 10 hari ni 7,000, 10,000 habis tak. Tapi kita duduk tikar sembahyang, kita tengok. Saya tengok juga jam dah, tengok jam lebih kurang 40 minit lah, 45 minit. Habis sembahyang subuh dengan terbit fajar tu lebih kurang 40 minit dah. Paling lama pun sejam dah. Jadi kita bacalah zikir-zikir maksurat, zikir lepas sembahyang, zikir pagi petang, baca Quran ke, kemudian habis baca Quran, terbit matahari kita sembahyang 2 rakaat dah. Tu pahala yang besar dah. Sebab zikir ni waktu yang paling utamanya dua dah. Pertamanya yang lepas subuh sampai terbit matahari, yang keduanya waktu petang dah. Petang lepas asar dah. Sehingga waktu maghrib dah, ataupun sebelum waktu maghrib setengah jam ke. Itu waktu yang paling baik untuk kita berzikir dah. Itulah yang boleh kita sebut secara khususnya macam mana pengisian mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengisi 10 akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah. Saya rasa sekat tu dulu kita berhenti sekejap untuk soal jawab. Kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan sambutan hari raya ni. Kita buka soalan sekejap kalau ada soalan. Ada soalan? Ya. Soalan di sini, kalau qiyam tengah malam diselesaikan dengan solat witir, patutkah solat tarawih diselesaikan dengan witir? Tak boleh dah. Tak boleh kita buat witir 2 kali dah. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir satu malam dah. Sebab witir-witir maksud dia ganjil. Ganjil campur ganjil jadi genap. Tak jadi witir dah. Dah. Matematiknya salah. Dah. 3 campur 3 jadi 6. Tak akan jadi ganjil. Jadi witir sekali sahaja. Jadi sama ada kita takhirkan witir waktu tengah malam ataupun terus mengerjakan witir tengah malam, boleh lagi kita buat ibadat dah. Boleh. Boleh kita sembahyang sunat selepas sembahyang witir dah. Sabit daripada perbuatan Nabi. Nabi pernah sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang witir dah. Boleh lah. Tak ada masalah dah. Cuma tak boleh buat witir 2 kali dah. Lokasi yang paling afdal untuk beriktikaf di masjid, di dalam masjid atau di luar balkoni masjid? Dalam masjid lah. Dalam masjid lah. Dalam masjid lah. Cuma tempat kita ni jaranglah orang iktikaf dah. Kalau di masjid-masjid negara-negara lain dia iktikaf, dia buat tirai. Masjid tu tepi tu dia pasal tirai dah. Ada setengah masjid tu ada bilik-bilik dah. Kalau bilik tu kena bayar. Tirai tu pun kena bayar juga, tapi murah lah sikit dah. Jadi bilik tu pun ada bilik special pada pertengahan pada dah. Jadi biasa-biasa ni dia pasal tirai lah. Dia pasal tirai, kemudian dia buat macam dia sekat-sekat lah. Sekat-sekat dah. Jadi iktikaf ni dalam masjid dah. Dalam masjid, bukan di balkoni ke, bukan di luar ke, dalam masjid dah. Itu yang afdal. Tapi kalau keluar ke balkoni pun masih dalam masjid lagi dah. Perempuan belum kahwin digalakkan iktikaf di masjid ke tidak? Ini bergantung kepada keadaan lah. Kalau ayah dia pun iktikaf, mak dia iktikaf, tak ada masalah. Ada mahram lah maksudnya dah. Tidak ada apa-apa fitnah yang timbul, tidak ada apa masalah yang timbul, maka dibolehkan walaupun perempuan itu belum lagi berkahwin. Kalau perempuan berkahwin pun kalau ada fitnah, ada masalah, tak boleh juga. Gitulah. Tak kira lah.
Ada ustaz yang mengatakan perempuan boleh beriktikaf di rumah kerana mempunyai hal keluarga. Ni dia ada sebut juga ni lah. Tapi sebenarnya tak boleh lah. Tak boleh iktikaf di masjid saja. Kalaulah boleh iktikaf di rumah, tak perlulah Aisyah isteri lain iktikaf masjid. Tak. Kau mana? Iktikaf awak kepada dia masjidnya, iktikaf rumah lah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya iktikaf di masjid saja. Wa antum akifuna fil masajid. Bukan wa antum akifuna fil buyut dah. Boleh iktikaf belaka lah, kita di rumah belaka. Pandai ada iktikaf di pejabat pula banyak. Ataupun iktikaf di pasar raya pula kah? Tak. Banyaklah iktikafnya. Kalau iktikaf di masjid ada qiyamul lail berjemaah dibuat, tetapi tidak mengikut sunnah, macam mana nak ikut dah? Sudah. Dia sebenarnya bebas nak ikut atau ikut ni, bukan paksa. Saya pernah ikut apa dia, saya pernah pergi ke markas tabligh lah. Markas tabligh ni bagus dari segi qiyamul lail dia bagus. Maksudnya pertama sekali masjid dia tu, markas dia tu, dia buat apa dia, lampu-lampu tepi kan. Dia pasang lampu tepi-tepi lah. Tidak kata cerah semua sekali tak lah. Jadi sebelum nak bangun, saya bangun ikutlah. Nak bangun tak apa, saya bangun tak apa. Sebab qiyamul lail bukan wajib dah. Jadi nak semaya berjemaah, kalau nak semaya solat tak ada masalah dah. Orang kita ni tak boleh. Jemaah mesti ikut jemaah lah, tak boleh semaya solat dah. Jadi bebas, gaya bebas dah. Nak semaya berjemaah pun boleh, nak semaya solat pun boleh dah, tak ada masalah dah. Cumanya kita nasihatkanlah, qiyamul lail tak payahlah pasal speaker dia derah dah. Nak kalau 3 batu dengar dah, seputih kapur dengar, tak perlulah pasal speaker untuk makmumnya dengar semaya tu saja dah. Cukuplah, bukan nak orang ada, bukan nak panggil orang semaya dah. Jadi sebenarnya ibadah malam ni kita disuruh supaya sembunyi ke semaya malam dah. Jadi orang semaya berjemaah kita pasal speaker lah, tapi sekadar untuk dengar orang dalam masjid, sudahlah. Speaker dalam lah. Okey, jelaskan qadar minima berapa jam untuk iktikaf dah. Kalau ikut buku ni banyak sangat soalan ni. Ada tajuk soalan lagi ni mana? Tak ada ni. Okey, qadar minimanya yang paling kurangnya ialah setengah hari dah. Maksudnya sebagaimana disebut oleh Umar Al-Khattab, dia beriktikaf waktu malam dah. Waktu malam ni maksudnya bermula maghrib sampai subuh lah. Maksudnya paling kurang iktikaf tu sekali dah. Maksudnya 12 jam lah. 12 jam barulah dikira iktikaf dah. Ada ulama kata masuk masjid tu niat iktikaf, boleh pada iktikaf lah. Tapi sebenarnya iktikaf ni sebenarnya duduk lama, kurung diri kita tu baru dikira iktikaf. Berlalu saja pas dikira iktikaf, mudah semua boleh iktikaf lah kau dah. Jadi iktikaf ni perlu ambil masa juga dah. Supaya barulah kita boleh tumpukan kepada ibadat dah. Jadi kalau mengikut hadis-hadisnya, paling-paling kurang ialah 12 jam yang telah dilakukan oleh Umar Al-Khattab bermula waktu maghrib sehingga waktu subuh dah. Bagaimana kalau kita banyak mendengar ayat Quran dan bukan banyak membacanya? Adakah dapat pahala dah? Dengar Quran pun boleh pahala dah. Dengar Quran pun boleh pahala dah. Tapi jangan dengar tengah mengatuk, tengah tidur dah. Dengar dia bagi perhatian lah. Dah. Dengar dan bagi perhatian dah. Sebab itulah waktu Nabi SAW suruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud kata, wahai Rasulullah, Quran tu perkamu macam mana aku nak baca Quran? Nabi kata, aku suka dengar orang lain baca Quran. Jadi maksudnya dengar Quran juga boleh pahala. Bila Ibnu Mas'ud baca surah Al-Imran sehingga sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka Nabi kata Ibnu Mas'ud, hasbuka, dah cukuplah wahai Ibnu Mas'ud dah. Bila Ibnu Mas'ud tengok Nabi menangis dah. Nabi menangis dah. Maksudnya Nabi dengar Quran, bukan Nabi dengar dak. Nabi tidur, Nabi perhati baca Ibnu Mas'ud dah. Nabi memerhatikan baca Ibnu Mas'ud. Dan pernah Nabi bagi tahu, sesungguhnya aku teringat bacaan yang pernah aku tinggal. Maksud mendengar bacaan Al-Quran ni, Nabi boleh ingat balik hafalan dia. Jadi mendengar Quran juga boleh pahala dah. Kita bawa kereta, kita pasal kaset Quran dah. Jadi kita dengar, dan kita dengar dengan baik lah. Kalau kita nak buat, baik tutup lah.
Kita nak kecek pasal Quran, pasal kecek. Dah. Hak mana sah? Nak kecek kau nak dengar Quran dah. Jadi tutup Quran dah. Jadi tak boleh kita buat bising, tak boleh kita buat benda lain waktu kita mendengar Al-Quran Al-Karim. Mana yang lebih afdal, ikut imam sembahyang witir lepas tarawih atau witir lepas tahajud? Jika sudah tentu akan buat tahajud. Mana lebih afdal? Kalau dari segi hukum sebenarnya, sembahyang witir ni afdal kita buat akhir malam dah. Tu asalnya gitu dah. Witir afdalnya buat akhir malam dah. Jadi kalau kita yakin kita akan bangun pada akhir malam, nak buat pula sembahyang malam, maka lebih afdal kita takhirkanlah. Ada setengah pendapat kata kita sembahyang bersama imam tu lebih afdal dah. Sebab Nabi sebut sesiapa yang sembahyang bersama imam sehingga imam selesai, maka boleh pahala seperti dia menghidupkan sepanjang malam dah. Tu hadis tu kita tengok juga tu hadis tu. Hadis tu satu kali Nabi sembahyang dengan sahabat panjang dah. 1/3 malam dah. Malam yang kedua Nabi buat sehingga 1/2 malam. Malam yang ketiga Nabi buat sampai waktu sahur dah. Jadi waktu malam Nabi buat pendek tu, sahabat tanya Rasulullah, kenapa kamu tak panjang lagi sembahyang ni? Dah. Maka Nabi pun sebut hadis ni dah. Sesungguhnya bila seorang itu sembahyang bersama imam dia sehingga selesai, maka boleh pahala macam menghidupkan sepanjang malam dah. Jadi kalau tu imam tu buat macam Nabi, sunnah Nabi juga baca panjang, tak apa dah. Tapi tu imam kita dia sembahyang sekejap, setengah jam tak apa. Dah. Kan Ustaz? Jadi kalau nak kira agak tidak menepatilah. Sebab itulah Ramadan ni qiyam dah. Qiyam Ramadan, qiyam Qadar. Qiyam ni berdiri, maksudnya hak panjang tu berdiri dah. Kita ni nak pendek belaka dah. Siap sel lagi. Kata imam baca panjang dah, baca sekerak sudahlah. Semuka tu 2 rakaat. Dah. Siap sel awal lagi dah. Dah. Jadi sebenarnya kita disunatkan memanjangkan sedikit bacaan pada bulan Ramadan daripada qiyam Ramadan dah. Jadi kalau ikut pendapat asalnya, memang afdal kita takhirkan pada tengah malam lah. Selepas melakukan solat tarawih dan witir sebanyak 11 rakaat, adakah kita boleh solat tahajud pada akhir malam? Adakah perbuatan ini ikut sunnah dah? Boleh dah. Dia ada je sunnah Nabi dah. Nabi pernah sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang witir. Nabi pernah sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang witir. Jadi perbuatan Nabi nak menjelaskan bahawasanya boleh dah. Cuma afdalnya takhirkan witir sehingga akhir malam. Tutup sembahyang witir dengan tutup sembahyang malam dengan sembahyang witir dah. Jadi kalau kita buka semua kita hadis pun memang dia sebut hadis ni dah. Hadis Nabi sembahyang 2 rakaat pula selepas sembahyang witir dah. Maryam ibu Nabi Isa berada di mihrab. Adakah ia dikatakan beriktikaf? Bolehkah tidak wanita sekarang yang belum berkahwin berbuat ibadah seperti itu dengan mengambil berat syarat-syarat yang Ustaz sebutkan tadi demi untuk mensucikan diri dia? Jadi kan nak kira ni bolehlah orang perempuan ni boleh beriktikaf sama juga boleh beriktikaf, tapi dengan syarat jaga sama ada kena ada mahram ataupun kawasan yang selamat untuk mereka beriktikaf Di hijau boleh dah. Ini pasar raya boleh, tak pergi masjid tadi. Jadi kalau kita kata tak amal pergi masjid, lepas tu kena ragu lah apalah, enggak, tempat lain lagi bahaya. Lagi bahaya dah. Jadi orang perempuan boleh beriktikaf dengan syarat mereka ni jaga keselamatan dan tidak ada fitnah yang timbul lah. Kita tangguh dulu soalan ni, kita sambung tajuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan hari raya dah. Okey, tajuk yang kedua berkenaan hari raya ni, yang pertama sekali, hari raya ni bukan umat Islam sahaja sambut hari raya dah. Bahkan boleh kata semua agama ada perayaan dah. Sebab tu kita umat Islam tak boleh sambut perayaan orang lain dah. Kongsi raya tak boleh dah. Kongsi raya dah. Sebab itulah ayat Quran, lakum dinukum waliyadin dah. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama kamu. Maksudnya kamu perayaan kamu, aku perayaan aku dah. Sebab itulah perayaan ni hanya melibatkan ibadat sahaja.
kita merayakan Idul Fitri kerana berjaya melaksanakan ibadah puasa sebulan. Dan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kita sambut Idul Fitri. Dan bila umat Islam, sebahagian umat Islam melaksanakan ibadah haji, dan kita yang tidak ibadah haji ni duduk di sini, kita puasa Arafah, kita korban binatang, maka kita sambut Idul Adha. Maksudnya sambut dua perayaan ni kerana ibadat. Dia kerana ibadat dia. Bukan suka-suka tidak dia. Bukan suka-suka tidak dia. Bukan semata-mata untuk bersukaria tidak, tapi kerana meraihkan kejayaan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah waktu Nabi tiba di Madinah, qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitri. Aku tiba kepada kamu dan kamu ada dua perayaan di zaman jahiliyah. Allah telah menukarkan dengannya yang lebih baik daripada dua hari tersebut, iaitu dua hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Sebab itulah dua hari raya ni diharamkan kita berpuasa. Sebab hari ni hari yang Tuhan bagi makan, Tuhan bagi minum, dan hari bersukaria. Itu yang pertama lah. Sebab itulah dalam buku berkenaan dengan teguran lah, akhta' al-akhta', kesalahan-kesalahan dalam ibadat ni, disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ulama sunnah di Mesir ni. Dia sebutlah antara kesilapan besar yang berlaku dalam akidah ni ialah umat Islam pergi sambut perayaan agama lain. Dah. Kat negara kita sambut berlaku perayaan, semua sambut berlaku. Dah. Ada wawancara dengan artis tu, dia kata saya suka duduk Malaysia sebab apa? Sebab banyak perayaan. Deepawali saya boleh sambut, Christmas saya boleh sambut. Dah. Tahun Baru Cina saya boleh sambut. Jadi banyak perayaan lah. Saya suka lah. Jadi ni sebenarnya ni bukan semangat Islam ni. Dah. Semangat umat Islamnya ialah kita hanya menyambut hari raya ni saja. Sebab ni saja hari raya jadi syariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sunnah pada hari raya dah. Yang pertamanya berhias diri pada hari raya Id. Ibnu Umar berkata, Umar pernah mengambil jubah dari sutera yang dijual di pasar. Kemudian dia mendatangi Rasulullah seraya berucap, wahai Rasulullah, belilah sutera ini, belilah jubah ini dan gunalah untuk berhias pada hari raya. Daripada hari kamu menyambut kedatangan delegasi dah. Rasulullah bersabda, innama hadhihi libas man la khalaqa lahu. Sesungguhnya pakaian ini untuk orang yang tidak mendapat bahagian di akhiratnya, akhirat nanti. Jadi Rasulullah, Umar mencadarkan untuk beli baju yang elok, yang mutu tinggi kepada Rasulullah untuk menyambut hari raya, dia untuk menyambut rombongan datang. Ini menunjukkan bahawasanya untuk menyambut hari raya, untuk kita disunatkan supaya berhias dah, supaya berhias. Sebab itulah bukan hari raya sajalah, hari Jumaat pun kita disuruh supaya berhias dah. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita sediakan pakaian khusus untuk kita pergi sembahyang Jumaat. Jangan sembahyang Jumaat dengan pakaian-pakaian kita bekerja, pakaian busuk, pakaian yang kotor, untuk kita tunaikan sembahyang Jumaat. Jadi lebih lagi untuk menyambut hari raya, kita disuruh supaya, dianjurkan supaya memakai pakaian yang elok. Disebut dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah sebut, Imam Malik berkata, aku pernah mendengar dari para ulama bahawa mereka menyukai wangi-wangian dan berhias pada hari raya. Dan disebut juga dalam Zadul Ma'ad oleh Ibn Qayyim, Nabi biasa berangkat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian yang paling bagus. Jadi itu menunjukkan bahawasanya perlunya kita berhias. Walaupun tak ada pakaian baru, tapi pakaian yang paling elok untuk kita pergi ke hari raya. Yang keduanya ialah berangkat ke tempat solat tanah lapang, musalla. Dia sebenarnya sembahyang raya ni sembahyang berjemaah di masjid, sembahyang Jumaat pun di masjid juga. Sembahyang sunat kita buat di rumah. Sembahyang hari raya, sembahyang jenazah, sembahyang gerhana ni afdal kita buatnya di musalla. Musalla ni bukan maksudnya musalla surau, tidak dah. Kita musalla ni surau dah.
Solat surau dah. Musalla ni tanah lapis dah. Padat. Wallahu alam, tempat kita tak ada. Tempat kita tak ada. Tapi di negara-negara lain memang ada dah. Di Mesir ada, di Yaman ada, di Pakistan pun ada dah. Dia biasanya dia ada perumahan, taman-taman tu tengah-tengah tu ada padat bola. Padat bola, tempat main kriket semua sekali. Jadi biasanya pada tu lah dibuat musalla dah, dia ada tempat lah. Tempat untuk apa dia imam menghadap kiblat, kemudian padang biasalah. Jadi situlah mereka kalau ada apa-apa pesta atau apa-apa kan mereka buat situlah. Jadi sembahyang juga dibuat di musalla tu dah, di musalla. Jadi kalau mengikut sunnahnya sembahyang ni di musalla dah. Tak lepas saya tengok dalam TV, TV3 tunjuk dah, TV3 tunjuk kelainan yang berlaku tahun lepas, iaitu banyak surau-surau ataupun masjid-masjid di Selangor ni yang mana mereka buat sembahyang di musalla, di padah dah. Jadi sebenarnya benda ni bukan baru dah. Benda ni memang surah Nabi macam begitulah. Sebab tu orang di Mesir pun kalau masuk hari raya memang mereka buat di padang dah. Sebab apa? Hikmah dia nya buat di padang ni lebih ramai mengumpulkan orang dah. Masjid mungkin sempit, tak muat dah. Sebab itulah kadang-kadang masjid memang tak muat lah, masjid penuh masjid. Orang balik kampung lagi, orang ni lagi dah. Sebab kadang-kadang ramai orang sembahyang setahun sekali. Dah, hari raya dia sembahyang dah. Jadi tak muat masjid dah. Jadi afdalnya kalau boleh sembahyang di musalla lah, di musalla. Kena bincang molek lah nak sembahyang musalla tu. Tengok Nabi sebut dalam hadis kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi. Salatun fi masjid hadza afdal min alfi salati fi ma siwah. Sembahyang di masjid aku ini lebih afdal sembahyang 1000 rakaat di masjid, 1000 sembahyang di masjid lain. Tapi walaupun Nabi sebut fadilat sembahyang di Masjid Nabawi, tapi Nabi masih sembahyang hari raya di luar Masjid Nabawi. Menunjukkan bahawasanya afdal sembahyang hari raya ni di musalla. Dah. Mana musalla Nabi sembahyang? Mana? Dulu Masjid Nabawi ni kecil je. Kecil saja dah. Di kawasan Raudhah saja dah. Jadi hak lain-lain tu luar-luar tu musalla lah. Jadi Nabi sembahyang di musalla, di dekat kawasan Baqi tu musalla dia panggil, di musalla dah. Jadi Nabi sembahyang jenazah di musalla, Nabi sembahyang istisqa di musalla, Nabi sembahyang hari raya pun di musalla juga dah. Di kawasan lapang dah. Bukan payah, mudah ya. Boleh buat sangat dah. Jadi afdalnya sembahyang di musalla dah. Kana yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Abu Sa'id Al-Khudri menyebut Rasulullah biasa berangkat pada hari raya Aidilfitri dan Idul Adha ke tanah lapang. Maka pertama kali beliau mulai adalah solat dah. Barang siapa yang tidak mampu berangkat ke tanah lapang kerana sakit ataupun kerana faktor usia yang sudah uzur ataupun kerana sebab-sebab lain, maka boleh sahaja dia solat di masjid dan insya-Allah tidak mengapa baginya dah. Boleh juga buat di masjid tapi afdalnya kalau boleh kita buat di kawasan lapang dah. Ni jaralah. Tempat kita ni jara yang boleh buat lah. Yang seterusnya berangkat atau pulang dari tempat pelaksanaan solat dah. Kana nabiyyu idza kana yaumu idin khalafa at-tariq dah. Bila kita pergi ke tempat musalla, tempat sembahyang raya, kita disunatkan lalu jalan yang lain, balik pun mengikut jalan yang berbeza dah. Tapi sebenarnya ni bukan hari raya saja ni. Ni semua sekali Nabi pergi masjid, Nabi pergi Mekah, Nabi pergi perang, semua Nabi pergi jalan lain, klik jalan lain dah. Nabi khalafat tariq dah, Nabi ikut jalan yang berbeza dah. Hikmahnya apa hikmah dia dah? Hikmahnya apa? Antara hikmah dia ialah pertama sekali untuk memperbanyakkan langkah kita, apa dia kesal kita melakukan ibadat dah. Jadi bumi akan menjadi saksi bahawa kita pergi sembahyang hari raya. Jadi bila tempat lain, apa dia jalan lain terlalu, maka makin banyaklah tempat akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti dah. Itu yang pertama dah. Ada yang kedua ada yang kata bahawasanya Nabi ikut jalan lain ni sebab apa? Sebab Nabi nak bertemu dengan apa dia sahabat-sahabat dan Nabi nak tunjuk kekuatan kepada orang bukan Islam dah. Jadi bila mereka tengok Nabi ikut jalan lain, orang tengok pula. Jadi ramai yang tengok Nabi daripada sahabat keluar dah. Ada yang kata kerana Nabi nak mengelak daripada perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang munafik dah. Sebab orang munafik ni menunggu untuk khianat Nabi dah. Jadi Nabi lalu jalan lain dah. Tapi ala kulli halnya
apa hikmah sekalipun, kita disunatkan ikut jalan lain dan kembali ke rumah yang ikut jalan lain. Yang seterusnya, yang paling besar hari raya ni ialah takbir hari raya dah. Sebab takbir hari raya ni disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya Ramadan, puasa Ramadan, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan, dan supaya kalian bersyukur. Jadi perkataan walitukabirullah ni disebut dalam ayat berkenaan dengan puasa. Jadi habis saja puasa, masuknya waktu maghrib, maka kita disunatkan bertakbir. Albani mengemukakan dalam hadis tersebut terkandung dalil menunjukkan disyariatkan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin berupa takbir dengan suara lantang selama dalam perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan solat. Meskipun banyak daripada mereka mulai meremehkan sunnah ini dah. Okey, bila mula takbir hari raya Idul Fitri dah? Bila tak habis lah, lama lagi. Idul Fitri ni bila mula takbir dah? Mula takbir hari raya Idul Fitri ni bila kita tahu masuk sahaja 1 Syawal dah. Bila TV isytihar esok raya, kita takbir dah. Dah. Jadi takbir hari raya ni apa dia tidak terikat, bukan terikat dengan waktu sembahyang ke tidak. Dia lepas sembahyang ke, lepas pada tu pun boleh kita bertakbir. Bahkan Nabi sebut zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Dia takbir Idul Fitri ni dia hanya berakhir sehingga sembahyang raya habislah. Tak. Ada setengah-setengah masjid tu lepas sembahyang raya takbir pula. Sudah. Tak. Ada setengah tu lepas zuhur pun masih takbir lagi dah. Sedangkan sunnahnya sekat sembahyang raya habislah. Jadi Nabi takbir, pagi Nabi takbir juga sampai habis sembahyang, dekat nak sembahyang Nabi berhenti takbir, maka habis takbir hari raya. Takbir hak panjang ni takbir Idul Adha dah. Idul Adha 5 hari takbir. Hari Arafah, hari pertama, 3 hari tasyrik, dan 5 hari takbir hari raya Idul Adha dah. Jadi Idul Fitri ni hanya selepas maghrib sampailah waktu sembahyang hari raya sahaja dah. Kita ni takbir sebulan. Sebulan takbir dah. Allahu Akbar. Takbir sunat dah. Lagu raya tak sunat. Lagu raya tak sunat. Takbir raya saja sunat dah. Kemudian lafaz takbir dah. Sebenarnya lafaz takbir ni tidak ada lafaz khusus yang warid Nabi SAW kan. Yang waridnya daripada sahabat-sahabat lah. Antaranya yang disebut oleh Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud sebut lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz yang sahih dah. Kemudian Ibnu Abbas pula menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Itu apa disebut oleh Ibnu Abbas dah. Jadi ala kulli halnya ucapan takbir ni ialah tidak ada hadis yang sahih daripada Rasulullah. Yang adanya ialah asar para sahabat, kita boleh bertakbir dah sebagaimana yang disebut oleh para sahabat. Jadi ada hak disebut oleh Salman Al-Khair, disebut kabirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi itulah lafaz takbir. Dan yang paling baiknya kita ambil daripada apa yang diucapkan oleh para sahabat, kerana mereka lebih mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takbir lah. Cumanya pelaksanaan takbir ni, tempat kita ni sembah takbir raya dia ada tu imam, ada makmum. Dah. Atau imam sebut dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, pak makmum ikut pula dah. Jemaah ni semaya jemaah ni. Dah. Tak ada takbir berjemaah ni. Ada tak takbir jemaah? Tak ada dah tempat kita dah. Dah. Jadi sebenarnya takbir ni serentak lah, masing-masing takbir lah. Bila tu imam takbir, makmum pun takbir juga, derah lah. Jadi takbir tak semesti ke apa dia serentak dah. Sama dah, tapi masing-masing bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar dah. Tempat kita ni takbir sama-sama, pas mendayu-dayu pula, pas sedih pula dah. Jadi sebenarnya takbir, kalau kita tengok lafaz takbir, semangat takbir. Dah, takbir. Dah, Allahu Akbar. Semangat kan? Takbir ni semangat sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Kita menyebut kebesaran Allah dah.
Tapi jadi sebaliknya, jadi lemah semangat, jadi sedih dah. Ingat kau kapur nak kelik dah, nak kelik raya dah. Jadi inilah apa dia lari daripada sunnah yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antaranya lagi, yang keberapa tahu ni? Antaranya lagi sunat juga hari raya ni kita perlu ingat, iaitu sunat kita makan sebelum kita keluar pergi ke masjid untuk sembahyang hari raya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Anas berkata Rasulullah tidak berangkat ke tempat solat pada hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan dahulu beberapa buah kurma jadi Nabi makan buah kurma dulu, barulah Nabi pergi sembahyang raya. Makan kurma ni bukan buka puasa saja. Buka puasa pun nak makan kurma. Sahur pun Nabi makan kurma. Nak raya pun Nabi makan kurma juga. Jadi sunat kita makan buah kurma ataupun makan makanan lain sebelum daripada kita sembahyang hari raya. Supaya apa? Sebab nak bagi tahu hari tu bukan lagi hari puasa dah. Tapi Idul Adha kita sunat tak makan dah. Itu semaya dulu. Kita sembelih binatang barulah kita makan. Jadi Idul Fitri kita sunat makan dulu dah. Yang seterusnya ialah mandi sebelum solat Id mandi sebelum solat hari raya Nafi' menceritakan bahawa Abdullah bin Umar biasa mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan solat Imam Sa'id bin Musayyab berkata sunat solat Idul Fitri ada 3. Berjalan kaki menuju ke tempat pelaksanaan solat, maka sebelum berangkat, dan yang ketiganya mandi sebelum solat Apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Musayyab itu, maksud dianya petunjuk para sahabat Nabi lah kerana tidak ada hadis yang sabit daripada perbuatan baginda mandi sunat pada hari raya Dia kaedahnya gini Yang pertama sekali ni asar para sahabat. Yang keduanya ialah kerana mereka mengkiaskan kepada hari Jumaat mana-mana perhimpunan hari Jumaat ke hari raya ke, maka disunatkan kita mandi menghilangkan bau-bau pada tubuh pada kita lah. Jadi kita juga digalakkan mandi untuk menyambut hari raya Yang seterusnya ialah berkenaan dengan pelaksanaan solat hari raya Dalam hadis sembahyang hari raya ni disebut oleh para sahabat. Yang pertama sekali, Nabi sembahyang Idul Fitri 2 rakaat Nabi tak sembahyang sebelumnya, Nabi juga tak sembahyang selepasnya Maksudnya tidak ada sembahyang sunat sebelum sembahyang sunat hari raya, tidak ada sembahyang sunat selepas pada sembahyang sunat hari raya 2 rakaat saja Nabi buat Nabi hanya sembahyang 2 rakaat sahaja Yang kedua Yang keduanya ialah sembahyang hari raya ni tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Disebut oleh Jabir bin Samurah Jabir kata aku sembahyang bersama Rasulullah 2 hari raya, bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kali. Bi ghairi azani wala iqamah. Tak ada azan, tak ada iqamah. Jadi sebagaimana sunnah Nabi buat apa Nabi buat, sunnah Nabi juga kita tinggal apa Nabi tinggal Maksud jangan sembahyang sunat sebelum dan selepas. Jangan azan, jangan iqamah untuk sembahyang hari raya Bahkan setengah ulama sebut, di sini Ibnu Qayyim sebutlah, jika telah sampai di tempat salat, Rasulullah langsung mengajarkan salat tanpa azan dan iqamah. Tidak juga Nabi mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah bukan tak ada, Bila Nabi sebut as-salatu jami'ah? Bila? Ketika sembahyang istisqa, Nabi sebut as-salatu jami'ah. Salat jami'ah sembahyang istisqa Nabi buat, sembahyang raya Nabi buat. Tapi sembahyang raya ni tak ada. Dari sunnahnya Nabi sebut as-salatu jami'ah Terus Nabi bangun dan Nabi pun mengerjakan sembahyang solat hari raya bersama-sama dengan para sahabat Kemudian itu antara pelaksanaan solat Idul Fitri lah. Kemudian dari solat Idul Fitri ni
kita akan diperingatkan oleh imam lah. Takbir raya, takbir rakaat ayat pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali dah. Cuma dalam buku ni, buku yang disebut oleh apa dia, oleh Ali bin Hasan Al-Halabi dengan Syekh Salim Ijali ni, dia bincangkan berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan sembahyang raya lah. Yang pertama sekali berkenaan dengan angkat tangan ketika takbir. Angkat tangan ketika takbir, apa dia, 7 kali dan 5 kali ni sebenarnya kita diberi pilihan lah, sama ada nak angkat ataupun tidak angkat dah. Sebenarnya angkat tangan waktu takbir tak sabit dengan perbuatan Nabi dah. Tak sabit dah. Macam sembahyang jenazah juga dah. Tak sabit dah. Hanya adanya ialah apa dia, asar dah, asar para sahabat, iaitu perbuatan Ibnu Umar dah. Perbuatan Ibnu Umar dah. Dia kaedahnya gini, nak sabit satu sunnah ni sama ada sabit dengan perbuatan Nabi ataupun ramai riwayat-riwayat daripada para sahabat. Jadi kerana ada sahabat yang tidak mengangkat tangan, dia ada sebilangan sahabat yang mengangkat tangan, maka kedua-duanya sunnah dah. Angkat tangan ketika takbir pun sunnah, tak angkat tangan pun sunnah juga dah. Saya ingat pernah semaya di belakang Datuk Azwira. Datuk Azwira, kenal Datuk Azwira ke? Rakaat ayat pertama dia angkat tangan. Rakaat kedua tak angkat tangan, takbir saja. Dah. Jadi dia sebutlah, maksudnya sunnah dua-dua dah. Angkat tangan pun sunnah, tak angkat tangan pun sunnah juga dah. Macam ikut takbir khutbah raya dah. Khutbah raya tak sebut, tak disebut dalam hadis berapa kali khutbah raya. 2 kali ke sekali? Dah. Dia pada asal khutbah sekali lah. Sebab tu khutbah Jumaat disebut 2 kali dah. Jadi dia kata khutbah sekali pun sunnah, khutbah 2 kali pun sunnah juga dah. Sebab apa? Sebab tidak ada hadis yang sahih yang jelas berkenaan dengan berapa kali khutbah hari raya dah. Bahkan dalam hadis-hadisnya disebut Nabi memberi nasihat, Nabi memberi apa dia, apa dia, memberi peringatan kepada sahabat dalam khutbah hari raya lah. Jadi khutbah hari raya ni berbeza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat Nabi khutbah dengan suara yang kuat, lantang, Nabi penuh semangat, seperti Nabi bagi peringatan kepada tentera dah. Tapi khutbah hari raya ni lebih kepada nasihat dah. Nasihat selutok lah dah. Selutok Nabi bercakap dengan nasihat dia peringatan kepada sahabat-sahabat Nabi lah ridwanullahi alaihim ajma'in. Saya rasa tu sajalah apa yang sempat kita sebut pada pagi ni berkenaan dengan sembahyang hari raya dan perkara yang boleh kita buat lah. Banyak lagi tempat kita ni dah. Orang kita ni suka ziarah kubur hari raya dah. Sebelum maya raya lagi, pas subuh selalu pergi kubur dah. Pergi kubur dulu lepas maya dah. Sedangkan sunnahnya awal-awal ke tempat semaya tu. Sunnahnya awal-awal kita keluar untuk tempat semaya raya. Tapi tempat kita ni awal-awal pergi kubur dulu dah. Kamu pergi kubur makan kuih lah dah, bagi ampau atas kubur lah dah. Jadi sedekah ada hadis yang jelas Nabi larang kita buat perayaan atas kubur ni. La taj'al qabri idan dah. Jangan kamu jadikan kubur ni tempat perayaan dah. Nabi larang sebenarnya dah. Raya-raya rumah lah buat raya atas kubur ni. Tu jawab soalan dah. Di akhir Ramadan ada masjid buat solat hajat, solat tasbih dan tahajud berjemaah. Adakah perlu kita ikut sama sedekah Rasulullah buat tahajud dan witir saja? Ikut Rasulullah sudahlah. Saya ikut kat tanya tu. Ikut apa dia Saya ada ahli keluarga yang baru nak belajar Quran. Boleh tak ahli keluarga saya hanya melihat Al-Quran buka di 10 akhir Ramadan? Ahli keluarga saya tu telah berusia lebih 40 tahun. Ni buka Quran sembahyang tak? Allah Alam lah. Boleh dah. Boleh buka Quran dalam sembahyang malam. Boleh buka Quran untuk kita sembahyang malam. Boleh dah. InsyaAllah. Ni soalan ni. Soalan menarik ni. Soalannya, apakah kaitan nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Kerana kita difahamkan Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan juga nuzul Quran jatuh pada 7 Ramadan. Jadi apakah, bagaimanakah hubungan kedua-duanya? Tarikh yang berbeza je. Ya. 17 hari 10 akhir. Apa nasab?
Sebab itulah kita buka dalam sirah Rahiq Al-Maktum dah. Dia sebut nuzul Quran 24 Ramadan, bukan 17 Ramadan dah. Jadi kalau ikut sebenar Qurannya, Quran ni turun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu 10 hari. Jadi sipir dia nya, jawapan dia nya nuzul Quran 10 hari jugalah. Kan? Sipir dia lah. Dia akan keluar jawapan dia, maksudnya nuzul Quran bukan 17 Ramadan dah. Bahkan pada 10 akhir jugalah. Jadi cuma kita belum tahu dah macam mana, apa maksud nuzul Quran dah. Ada setengah ulama kata nuzul Quran ni maksudnya Quran mula turun pada Nabi SAW 17 Ramadan. Mula-mula turun Nabi dah. Quran turun sekaligusnya inna anzalnahu tu pada malam Lailatul Qadar. Turun Quran pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz Baitul Izzah ke langit dunia tu pada malam Lailatul Qadar dah. Quran mula turun ke Nabi di Gua Hira tu pada 17 Ramadan. Itulah kalau kita nak terima dua-dua juga. Kalau terima agak terima satu lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tu sebenar Qurannya pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu berada pada 10 akhir dah. Bagaimanakah jika perempuan yang haid, adakah dibolehkan beriktikaf dalam masjid? Kalau mengikut pendapat jumhurnya tak boleh lah. Ikut pendapat jumhurnya tak boleh perempuan haid beriktikaf di masjid dah. Dalam buku ni pun disebut dah ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh dah perempuan haid untuk beriktikaf di masjid, tapi kena jaga dah kebersihan supaya dia tidak mengotorkan masjid lah. Tapi pendapat jumhurnya tak boleh lah. Wallahu a'lam. Ini pengumuman ni. Untuk maklumat bagi sesiapa nak beriktikaf masjid UAE Gombok, ada buat dah. Lelaki perempuan, tempat perempuan di tingkat atas, berbuka, bersahur ada disediakan. Boleh tidur di sana. Apabila tidak tidur langsung untuk qiyam, bilakah waktu Nabi tidur? Siangkah atau diselangkan malamnya dia? Ahyal laila kullahu ni bukan maksudnya Nabi sepanjang malam Nabi bangun. Tidak dah. Maksudnya kebanyakan lah. Ahyal laila kullahu maknanya aktsarahu. Nabi menghidupkan kebanyakan malam dah. Tu dah. Dan boleh kata juga dah Nabi akhir 10 akhir saja Nabi memang menghidupkan sepanjang malam dah. Malam-malam lain Nabi tidur juga dah. Jadi mungkin juga Nabi tidur waktu siang hari dah. Jadi maksud hadis ahyal laila kullahu maksudnya aktsar al-lail, dan Nabi menghidupkan kebanyakan malam kan. Sebab Nabi pun suruh kita berhak, dia suruh kita tunaikan hak terhadap tubuh kita dah. Tiada solat sunat sebelum dan selepas hari raya dah. Kalau solat Id di masjid, adakah tak perlu solat tahiyat masjid dah? Solat duha pun tak perlu. Adakah mada Id dengan 2 rakaat Id saja dah? Sudah. Ayahnya dah awal. Sebab Nabi semaya di musalla. Kita semaya di masjid. Itu masalahnya. Itu masalah. Dah. Nabi semaya di musalla. Nabi mari-mari tu terus semaya. Kita mari tunggu tu email dulu, tak kena pakai mari masuk masjid kan. Jadi kalau kita buat masjid, mari tahiyat masjid dululah. Jadi kalau buat musalla tak perlu sembahyang sunat apa-apa sebelum dia dah. Kalau masjid kan, kerana masuk masjid tu sembahyang tahiyat masjid dah. Kalau tak masuk masjid, tak perlu sembahyang tahiyat masjidnya. Itu sajalah. Soalan sama dah. Adakah membeli pakaian baru itu sunnah bagi yang mampu untuk menyambut hari raya? Apakah boleh ni? Jika tidak membeli baju baru, maksudnya adakah sunnah beli baju baru dah? Untuk hari raya dah. Kalau ada dah banyak dah baju kita nya, tak perlulah beli baju baru dah. Baju banyak dah. Beli semua dah baju. Tak perlulah beli. Dah. Dah ada banyak dah tak perlu dah. Setiap hari raya kedua ada tahlil, baca yasin, gotong royong, membersih kubur beramai-ramai. Apakah hukumnya? Apa
Apakah hukum takbir raya awal, iaitu 2-3 hari sebelum Syawal? So, ada juga. Jadi yang pertama sekali soalan ni, tahlil atas kubur, baca yasin atas kubur, terus atas kubur ni, ni khilafus sunnah lah. Dah. Tak nak ajak bid'ah atau kasar. Khilafus sunnah dah. Tidak mengikut sunnah Nabi. Sebab Nabi ajar kita pergi ziarah kubur ni baca doa bagi salat, bukan baca tahlil yasin, tidak dah. Tu saja dah. Takbir hari raya 2-3 hari sebelum ni bid'ah lah. Dah. Bukan khilafus sunnah Nabi dah. Dah. Mari mana ni? Lepas tu takbir pula, lama pula dah. Sebulan takbir dah. Dulu orang luar ya, orang bandar-bandar yang sambut raya sebulan. Lalu ni Kelantan pun sebulan juga sambut raya. Sumpah. Pejabat tu panggil, pejabat ni panggil, sekolah tu panggil, sekolah ni panggil dah. Berapa jamu hari raya? Sebulan dah. Kadang-kadang habis Syawal pun ada lagi. Subhanallah. Puasa tak cukup sebulan pun. Okey, soalan akhir dah. Soalan yang terakhir, apa dia ni? Ada lagi soalan. Amalan orang Malaysia pergi takbir dari rumah ke rumah. Kemudian orang yang bertakbir itu disajikan dengan makanan. Adakah itu ikut sunnah? Bagaimana pula takbir raya yang berlagu-lagu? Ni sunnah orang Jawa ni. Maaf dah. Orang Jawa yang buat macam ni. Dah. Orang Selangor dah. Di Kelantan tak ada ni. Bukan sunnah orang Kelantan ni. Dia bukan sunnah Nabi lah. Takbir raya rumah ke rumah dah. Sini wallahualam kita tak tengok dari TV gitu dah. Kena tanya dia orang macam mana sunnah tu. Wallahualam dah. Cuma sunnah Nabi-nya, Nabi daripada rumah ke tempat solat tu Nabi bertakbir dah. Bahkan sahabat-sahabat pun di kedai-kedai, di pasar-pasar pun dia takbir juga malam tersebut dah. Setiap tahun orang akan bincang buku-buku amalan baru dah. Tutup buku lama di waktu-waktu tertentu. Bila ke masa sebenar hari itu berlaku dah. Buka buku baru, tutup buku baru. Buka buku baru dah. Bila sebenarnya dah? Ni berkenaan dengan nisfu Sya'ban lah dah. Ada orang kata malam nisfu Sya'ban dah. Ada kata malam Lailatul Qadar dah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar ni malam yang Allah tentukan takdir manusia sepanjang tahun dah, setahun dah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Qadar ni maksudnya malam tu dah Allah Taala tentukan. Allah Taala bagi bajet dah. Buat bajet tahun ni dah. Buat bajet tahun ni untuk manusia, untuk makhluk-makhluknya malam tersebut dah. Sebab tu malam tu malam yang sangat besar dah. Jadi kalau nak kira agak malam tu Qadar lah, malam yang lebih aula dah. Sebab tu dah orang yang tafsir ke inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dengan malam nisfu Sya'ban tidak tepat sebenarnya dah. Kurang tepat dah. Sebab lailatul mubarakatin maksud malam tu Qadar dah. Lailatul Qadar maksud dia dah. Jadi kalau kita kata buku baru, amalan barunya, hak lebih utamanya tu Qadar lah. Sebab tu lah malam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibahagi-bahagikan kan. Pada pagi hari raya sebelum solat hari raya boleh tidak sunat dah, sunat subuh, sunat rawatib, sunat duha, isyraq dah. Hari itu tak perlu kita buat sunat duha, sunat isyraq dah, kita hanya buat hari raya saja dah. Utama ke, lebih utama dah, apa yang dia bersungguh buat orang lainnya. Dah. Kita buat persediaan sembahyang raya lah utamanya. Sembahyang raya ketika duha dah tu. Isyraq duha situ dah lah. Hak tu lah kemuncaknya dah. Gaduh orang lain pula dah. Orang pergi masjid, dia pergi kubur, tengok dah. Dah. Channel tak kena dah. Tak kena channel. Bila masa terbaik untuk lawak ziarah kubur dah? Waktu kita lapang lah bila. Dah bukan hari raya tidak dah. Bila kita lapang bila dah. Cuma kebetulan orang kita klik raya ziarah kubur tu je lah. Jadi hari raya kedua pun boleh ziarah kubur, ketiga pun boleh ziarah kubur dah. Boleh tak mesti ke hari raya pertama tidak lah. Tu ni paksa juga. Saya ni balah ni, balah. Bapa tak pergi kuburnya. Nak pergi kubur dulu. Ziarah mak mati dulu dia. Ziarah mak baru pergi ketemu dengan orang dah. Ni tempat kita dah. Sampai balah dah. Ucapan sesama muslimat pada hari raya mengikut sunnah dah. Ikut sunnahnya muslimat ke muslim sama ya.
taqabbalallahu minna wa minkum dah. Taqabbalallahu minna wa minkum dah. Bukan selamat hari raya dah. Taqabbalallahu minna wa minkum ni ucapan disebut oleh apa dia sahabat Nabi lah. Taqabbalallahu minna wa minkum dah. Dia sebut sini kullu am wa antum bi khair pun tak sabit dah. Kan setengah-setengah orang Arab sebut kullu am wa antum bi khair kan. Hak sunnahnya ialah taqabbalallahu minna wa minkum dah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kita doa semoga Allah Taala menerima ibadat kita daripada ibadat apa dia sahabat-sahabat kita. Saya rasa itu sajalah apa yang sempat saya jawab soalan pada pagi ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang lemah tu di saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.